Terima kasih Tan Sri Dr. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang menjawab perkara yang saya bangkit. Betul Yang Berhormat kata bahawa kumpulan-kumpulan pengganas dan sebagainya yang akan ditahan dan telah pun ditahan di bawah ISA, kemudian dalam undang-undang ini pula yang akan digunakan pakai. Tapi Yang Berhormat tak sebut pun sejarah penahanan di bawah ICA sebelum itu orang politik macam kami yang tidak terlibat dengan apa-apa bentuk keganasan. Itu proof. Saya katakan semalam bahawa yang terlibat ialah pekan. Ini dah saya katakan ini sejarah yang tidak boleh dinafikan. Yang terlibat adalah pekan pada waktu itu dan sebahagian daripada bekas-bekas ahli parlimen dan bekas-bekas menteri dan juga bekas menteri besar yang ada dalam negara kita daripada UMNO dan BN. Itu proof yang menunjukkan bahawa saya tak terlibat dengan satu suasana politik yang menjadi gawat pada waktu itu, pertembungan antara kaum Melayu dan Cina. Dan yang berhormat daripada pekan, iaitu Perdana Menteri sekarang ni diberikan cuti selama 2 bulan ke Australia oleh bekas Perdana Menteri. Tan Sri, betul, saya berani mengesahkan bahawa itu satu pembohongan. Salah tu fakta. Perdana Menteri diberi cuti selama 2 bulan, itu satu pembohongan. Bukan, you nak kata Yang Muhammad nak kata salah, tapi saya mengalami. Saya mengalami. Pada ketika itu saya setiausaha sulit beliau. Ini isu. Ini satu penipuan. Ini isu yang telah berlaku. Memesong ke Dewan. Tidak pernah. Boleh. Perdana Menteri diberi cuti ketika itu. Betul. Ini satu pembohongan, Tan Sri. Dalam Dewan yang mulia. Dia bercuti ke Australia selama 2 bulan. Ini sangat terlepas. Tarik balik. Tak, saya nak sebut bahawa saya boleh bersetuju ini dengan satu Yang pembohongan, Berhormat Tan Sri. mengatakan bahawa ada kumpulan pengganas yang ditangkap dan sebagainya. Tapi kenapa tidak sebut bahawa operasi ladang itu jelas menunjukkan bagaimana kami menjadi mangsa kami dibentangkan ini pun dalam Saya cuma nak betulkan kenyataan. Memang benar bahawa Yang Berhormat Pekan tidak diberi cuti rasmi ke Australia. Tetapi kita kena faham konteks yang dibangkitkan oleh Wabi Pokok Sena. Beliau seperti juga Pasir Salak dan lain-lain tepat kalau dianggap dizalimi kerana tidak terlibat secara langsung dari sudut pertembungan antara kaum yang melibatkan Ketua Pemuda MCA dan Ketua Pemuda UMNO ketika itu. Ya, itu fakta yang jangan sesiapa nafikan. Jadi apa yang dibangkit oleh Pokok Sena, sementara fakta tentang cuti itu hanya melibatkan Ketua Pemuda MCA, tetapi memang Ketua Pemuda UMNO pada ketika itu diberi teguran, tapi tidak diambil tindakan. Jadi kalau mereka mengeluh sekarang untuk membetulkan fakta, saya fikir jangan kita nafikan. Fakta itu betul bahawa yang ditangkap tidak terlibat dalam mencetuskan keadaan tegang di antara kaum Melayu Cina pada ketika itu. Jadi saudara kalau sudah jadi mangsa, maka saudara meluahkan perasaan begini, sudah harus faham kerana sikap Pokok Sena seperti banyak juga yang lain, dan ini diakui oleh menteri sebentar tadi bahawa ini pengalaman sejarah pahit yang tidak harus diulangi. Jadi ini ketegasan beliau berulang kali setelah Perdana Menteri pada ketika itu tak kala membentang timbalan Perdana Menteri, dan Perdana Menteri tak kala menggulung juga memberi jaminan yang sama. Saya nak sambung tentang apa yang disebut tentang militan. Saya tidak pertikai, bahkan saya tidak mau ada anggapan daripada menteri ataupun daripada pasukan polis bahawa kita agak soft on terrorism or serious crime. Ya, ini bukan isu parti, ini isu negara. Dan kita tahu tentang kegiatan terorisme ini yang telah mencetuskan banyak huru-hara, malah mencemarkan imej kumpulan Islam itu sendiri dan dikaitkan dengan Islamic terrorism. Jadi saya tidak langsung ada hasrat dalam semangat perbincangan perbahasa semalam hari ini mempertikaikan itu. Yang kita pertikaikan ialah kerana pengalaman pahit kita. Yang Berhormat Menteri menyebut umpamanya
kumpulan militan. Dia masukkan sini Maunah, JI, Al-Arkam. Al-Arkam itu tidak tergolong dalam militan. Saya tahu kalau Yang Berhormat sekarang bincang dengan ketua Special Branch. Ketua Special Branch itu juga melapor kepada saya. Dan 2-3 kali kita tanya mengapa harus dikenakan tahanan ISA. Beliau kata untuk memudahkan serkapan, itu saja. Dan tidak ada umpamanya jaminan bahawa tanpa ISA mengenakan undang-undang sekatan yang lain, tidak mungkin kita menyekat apa yang kita anggap gerombolan yang pelampau. Jadi yang jadi isu ni ialah tindakan militan daripada komunis militan atau pengganas daripada mana-mana kaum atau agama. Jadi ini yang menimbulkan kebimbangan. Masalahnya ialah beberapa peruntukan yang Menteri sedia maklum itu memungkinkan tindakan yang sama. Sebab itu kita minta umpamanya beberapa peruntukan itu tidak perlu memandangkan peruntukan yang sedia ada dalam undang-undang lain yang telah disebut semalam. Terima kasih. Yang Berhormat, sikit Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya sikit, saya nak perkara yang sama. Ada kaitan sikit ya? Sikit. Saya nak tentang Al-Maunah Yang Berhormat. Al-Maunah ni walaupun dia tidak Arkam, saya tahulah berapa orang pun bekerja dengan Yang Berhormat dalam Arkam ni, kawan saya juga. Walaupun dia bukan merupakan, ni siapa sabotaj ni? Okey. Arkam ini walaupun dia bukan satu badan ya yang pada ketika itu menggunakan keganasan, tetapi perjuangan dia lah untuk akhirnya nanti menjadi kerajaan di Malaysia ni. Tetapi kita tidak lihat pun dia bertanding dalam pilihan raya ataupun meletak calon-calon, ada dia punya political wing dia ke untuk bertanding dalam pilihan raya. Jadi cara apakah yang dia nak merintah negara Malaysia ini kalau tidak dia melakukan perkara-perkara yang luar daripada kehendak parliamentary demokrasi kita. Jadi ini kebimbangan kita. Sebab itu kita harus memantau mereka kerana kita lihat juga iaitu bahawa dia telah berkembang begitu luas. Ya, dan akhirnya boleh menjejaskan keselamatan negara kerana dia berhajat untuk memerintah negara tetapi tidak pun mengambil bahagian di dalam sistem pilihan raya kita. Itu menyebabkan mengapa mereka ditahan dan dikawal di bawah ISA. Ya. Pada tahun 1987, Yang Berhormat bangkit tadi, sebenarnya saya telah menyebut tadi iaitu peristiwa-peristiwa yang telah dibangkit oleh bukan saja di sebelah sana tapi di sebelah sini pun, itu akan merupakan perkara-perkara yang kita tidak akan ulangkan lagi. Ya, tidak mahu kita lihat diulangi. Jadi saya sebut sini dalam konteks kita melihat ke depan, bukan menidakkan di masa yang lepas ada berlaku penyelewengan daripada segi pelaksanaan SA pada ketika itu. Jadi saya punya ucapan menyebut perkara ini ingin mempertahankan rang undang-undang ini dengan langkah-langkah khas kerana membangkit perkara yang masa lepas yang telah berlaku yang dianggap pengganas, keganasan. Sila Pak Silmah dulu. Terima kasih Yang Berhormat. Ada persoalan yang berbangkit di mana ada pihak yang mengatakan mereka tidak terlibat dengan sesuatu peristiwa tetapi akhirnya ditangkap di bawah ISA. Persoalan Yang Berhormat, di sini yang saya katakan ada timbul misconception iaitu undang-undang ISA adalah undang-undang preventive law, iaitu undang-undang pencegahan. Jadi bila timbul sesuatu suasana yang tegang, tidak berarti orang yang terlibat itu saja ditangkap. Orang yang berpotensi untuk melakukan huru-hara juga akan turut ditangkap bagi tujuan untuk menentukan keadaannya selamat, negara tidak tergugat,
negara selamat. Ini yang dikatakan preventive law ni. Yang masalahnya ada pihak ni mengaji tak habis, sekolah pun tak tinggi, nak cakap perkara-perkara yang mengenai dengan undang-undang. Baca betul-betul. Kita kena faham dulu, ISA itu untuk preventive law. Contohnya macam saya tahun 87 yang berhormat, operasi lalang, saya pun tak bercakap, saya pun tak terlibat. Tiba-tiba saya kena tangkap. Yang terlibat Pasir Salak, dia berucap, duduk di Pasir Salak. Kemudian Datuk Fahmi Ibrahim contohnya di kalangan UMNO, saya tak terlibat, tetapi saya ditangkap. Sebagai orang yang pernah berpengalaman kena ISA kali pertama, saya boleh terima. Sebab bila Pasir Salak kena tangkap, saya duduk di luar, saya dah mula nak merancang macam mana nak bebas Tajuddin Rahman. Pasir Salak nak buat huru-hara ni, nak keluarkan kamu daripada lokap ni. Jadi tentu akan menimbulkan huru-hara. Maka saya pun ditangkap. Faham tak? Untuk tujuan nak meredakan keadaan. Dan saya nanti dulu betul-betul. Dan saya tidak komplain. Saya tidak komplain, saya tidak mengungu ini ISA zalim tak zalim, sebab saya pejuang. Orang yang penakut dan penyangak je yang takut dengan ISA ni. Sekian terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri. Boleh saya berjalan satu dua muka Tak, tu pusing balik. Tadi ni Ya. yang tadi yang Tak payahlah. jawab. Saya nak ucap terima kasih. Saya nak ucap terima kasih bila saya bangkit tu Yang Berhormat mengaku bahawa kesilapan masa Yang lalu. Betul. Dan saya nak bagi tahu, saya tak perlu terima kasih Yang Hormat. Tak apa, saya nak ucap Ya. terima kasih lah. Tak. Bila saya bangkit maknanya Yang Berhormat mengakui walaupun tak sebut benda tu, tetapi beri jaminan perkara yang berlaku satu ketika dulu tu tidak akan berulang. Maknanya Yang Berhormat setuju bahawa sepatutnya Pekan patut ditangkap waktu itu. Oh tak. Tak betul lah. Yang Berhormat Menteri. Saya nak sebut sini. Yang Berhormat Menteri. Saya banyak di kalangan kita yang telah berhujah dan banyak telah bangkit berkenaan dengan waktu pembentangan ISA pada tahun 1960 dahulu, di mana ada satu jaminan daripada Timbalan Perdana Menteri. Jangan lupa lah. Yang merupakan bapa kepada Perdana Menteri sekarang, yang telah menyatakan bahawa ianya tidak akan digunakan, tidak akan digunakan untuk orang kata tujuan menyekat mereka yang mempunyai pandangan politik yang berbeza daripada pihak kerajaan. Itu jaminan yang telah diberi. Namun apabila zaman telah berlalu, maka ada perkara-perkara yang dijaminkan dahulu tidak berlaku. Jadi kita dan ini memang betul, ya. Ini ada berlaku. Malah untuk pengatuan Ketua Bangkang lah, Aziz Haq tu, nama dia Abdul Aziz, dia bukan bapa saya tapi dia abang saudara saya, ya. Aziz Haq orang Teping, Abang Aziz. Jadi dia ditahan. Itu hakikat sejarah, tidak boleh dinafikan, ya, tidak boleh dinafikan. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang? Tidak cukup untuk kita mengulangi jaminan dalam Dewan ni lagi, kerana jaminan yang diberi kira-kira 52 tahun dahulu telah dilanggar begitu. Sebab itu sekarang, ya Muhammad, kalau kita baca muka surat 7, kuasa penangkapan dan penahanan 4, ya, 4.3, ya. Ini bukan jaminan saja. Ini merupakan satu perkara yang ditulis di dalam, dikodifaikan, ya, kodifaikan. Tiada seorang pun boleh ditangkap dan ditahan di bawah seksyen ini semata-mata atas kepercayaan politiknya atau aktiviti politiknya. Jadi ini bukan lagi kata jaminan daripada Perdana Menteri atau jaminan daripada saya, tapi telah dikodify. It's codified now. Dia sudah di dalam akta ini sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawa kita juga sedar, iaitu bahawa ada orang-orang yang telah ditangkap kerana fahaman politik mereka. Dan kita juga percaya, iaitu bahawa jaminan kalau kita buat di Dewan ini pun mungkin dianya tidak akan dipercayai.
kerana jaminan dahulu telah dibuat dan dilanggar. Sebab itu kita masuk dalam akta. Kita codify untuk menunjukkan iaitu ini bukan lagi janji. Ini satu perkara yang tidak boleh berlaku di bawah akta ini. Ya? Cukup. Tan Sri. Tak, saya nanti. Ya. Saya nak Kuala Selangor. Sebab kalau saya tak pergi nanti dia maki saya nanti. Pasal salah ni. Tolong. Tak nampak ke? Terima kasih. Ya, Mak Menteri. Pokok senar. Terima kasih. Kita bagi ke Kuala Selangor. Ya, Mak Kerana Menteri. kalau saya tak bagi dia, nanti dia maki saya, dia marah dia. Sila Kuala Selangor, sila. Ya, Mak Menteri. Itu dia maki saya. Ya. Ya, Mak Menteri tak nampak ni. Pasal salah ni. Menteri, itu preemptive attack namanya Ya, tu. Mak Menteri. Tan Sri yang di-Pertua, saya Kacau. rasa terpanggil untuk marah pasti salah ni. Kan dia marah ni. Jangan dimaki dah. Tan Sri yang di-Pertua. Ya, Menteri, saya rasa terpanggil untuk juga merakamkan ketika saya mencelah pokok sena berbahas malam bahawa atas sebab jaminan itu jugalah ya Yang Berhormat Allahyarham Bacok Profesor Zulkifli Muhammad menyokong atas rang undang-undang ISA ketika itu kerana jaminannya telah diberikan dalam bentuk seperti mana yang disebutkan oleh Menteri sebentar tadi. Ya, itu satu sejarah yang perlu dirakamkan juga. Betapa PAS menyokong atas atas perhitungan keselamatan negara dan sebagainya. Baik, persoalan yang saya bangkitkan di sini, Menteri, kalau saya boleh tanya, Menteri tidak menjawab penggunaan di invocation of pada awal-awal lagi yang dikatakan sebagai perkara 149 yang menjadi asas kepada keseluruhan rang undang-undang ini, yang ternyata dan tertera di situ adalah perkara yang bahawasanya tindakan telah diambil. There must be action already done. Seperti apapun tindakan yang boleh diambil setelah perkara itu berlaku. Dan kita tahu bahawa ini adalah special powers yang digunakan atas provision peruntukan 149 dan 150. Tetapi hari ini Menteri pun masih mengakui bahawa detention, penangkapan dengan apanya dalam disebutkan di sini, bahawa tangkapan yang dibuat it's still detention. It is still detention. Dengan apapun yang dikatakan sebagai sebab orang yang ditangkap dan ditahan atas mempunyai sebab untuk dipercayai terlibat dalam kesalahan keselamatan. It is still a preemptive detention, Menteri. Therefore perkara ini memanglah menjadi asas pertentangan kita pada awal-awal menyatakan penggunaan 149 dan 150 itu adalah special powers. Jadi perkara itu juga perlu disebut oleh Menteri sebagai penerangan bahawa bahawa perkara ini adalah penentangan kami dalam penggunaan perkara 149 dalam Perlembagaan Persekutuan. Terima kasih, Menteri. Tuan Tua, lain kali Yang Berhormat, saya start pukul 10. Saya dah jawab dah benda tu. Datang awal lah lain kali. I've already replied. You came late. Jadi saya menyatakan ini kita nak lawan dengan pengganas. So it is not an ordinary akta seperti jenayah biasa. Kita keperluan, nama pun disebut langkah-langkah khas. Jadi Parti Salak. Terima kasih Penseri Speaker dan juga Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri dah jauh pergi. Saya tadi nak respon, dapat penjelasan daripada penyataan Yang Berhormat Pematang Pauh. Menteri kata ini kesilapan dulu, kita nak betul. Tak ada kesilapan. Perdana Menteri masa itu, Ketua Pemuda UMNO, tidak melakukan sesuatu yang berupa mewujudkan pergaduhan kaum. Tidak ada. Dan tuduhan daripada pokok sena yang mengatakan pemuda UMNO pergi ke seluruh negara menghasut pemuda-pemuda UMNO dan membangkitkan semangat permusuhan kaum, ketegangan kaum, itu tak betul. Yang Berhormat Menteri jangan diiktiraf, jangan diterima ini. Ini tak betul. Apatah lagi menuduh Perdana Menteri yang itu Ketua Pemuda UMNO
sedemikian. Tak betul tuduhan itu. Dan yang berhormat Pematang Pauh tahu benda ni. Apabila kita pemuda UMNO membuat perhimpunan di TPCA, kita tidak berharap tepi jalan. Kita tidak berharap buat demonstrasi, reformasi jalanan. Kita berhimpun di stadium secara terkawal, aman, menyatakan pendirian kita bahawa kita tidak mahu ada mana-mana pihak yang cuba untuk mencabar perlembagaan Malaysia yang kita persetujui bersama, iaitu kedudukan raja-raja, kedudukan Perdana Menteri dan sebagainya. Ini pendirian kita. Apakah salah kita nak mempertahankan perlembagaan? Salah. Ini sudah diputar belikkan oleh pokok sena. Sekejap lagi apa ni? Yang Muhammad Menteri. Saya nak minta Pasir Salak besok baca Hansard. Jangan duk tuduh menteri, kata menteri bersetuju dengan apa yang dituduh oleh pokok sena. Saya tarik balik. Baca Hansard. Saya tarik balik kalau silap. Saya tarik balik. Boleh saya sambung? Jangan ingat dia saja pahlawan Melayu. Saya tidak pernah membuat pengakuan iaitu bahawa Perdana Menteri bersalah dalam perkara ini. Ya? Betul, Pak. Itu perlu tarik balik. Saya tarik balik. Saya sambung sikit lagi. Mungkin tadi apabila pokok sena berkata begitu, kita nak lupakan perkara yang lepas. Tak apalah, itu saya tarik balik lah. Betul, kita kawan, apa masalah. Ni yang berhormat Pematang Pauh, dia yang berhormat ini betul-betul pada orangnya telah menjatuh pahlawan Melayu jadi pahlawan kontot ni. Buai laju-laju sampai pokok sena. Muka tak bermalu. Perangai pun tak senonoh. Habis. Itu dia. Nasri baca kepung yang pantun, Nasri. Baca kepung yang pantun. Bagi sikit lagi, sikit. Sebenarnya pantun tadi yang akhir tu perangai pun tak kena. Wah, okey. Sikit lagi ni. Sikit. Saya tak habis ayat tadi. Iaitu yang berhormat Pematang Pauh sendiri menyokong kita buat perhimpunan di TPCA. Jangan kata kita tak sokong. Jangan kata itu satu perhimpunan yang mewujudkan ketegangan kaum. Tak betul tu. Dan akhir sekali Menteri, pemimpin politik, mereka bebas buat apa pun, tidak mengancam keselamatan negara. DAP tahun 69 yang menimbulkan pergaduhan kaum siapa? DAP. Mana dia? Mana ni? Ibu Timur mana? Lari dah, tak boleh jawab. Ni yang berjaya, ini tak ada. Tahun 69 tak wujud lagi perintan. Tapi setahu saya, UMNO yang munculkan. UMNO is the cause of 1969 riots. Kisian dah ada di Kuala Lumpur masa itu. Itu hari sudah jelaskan. UMNO is cause of all the problems. Sila. Saya pendek, Nasri. menghormati protokol Parlimen Ketua Bangkang. Sila. Terima kasih. Sebab Pasir Salak menyebut, saya nak rekod fakta. Saya tidak mahu balas soal ini. Memang ada provokasi daripada Ketua Pemuda MCA yang pada hemat kami adalah melampau. Ketua Pemuda MCA bukan sahaja menyelar kedudukan raja, tapi juga kedudukan dan martabat bahasa pada ketika itu. Maka Pemuda UMNO mohon supaya mengadakan perhimpunan di TPCA. Itu memang dimaklumkan kepada Perdana Menteri dan enggak kami tahu. Soalnya ialah apa yang berlaku di TPCA, beberapa ucapan, tindakan yang pada ketika itu ditafsir termasuk oleh Perdana Menteri sebagai keterlaluan dan melampau, menghasut supaya reaksi kepada kenyataan Ketua Pemuda MCA itu boleh menimbulkan ketegangan kaum. Itu pada ketika itu. Jadi maknanya pada sebab itu Ketua Pemuda UMNO pada ketika itu, Datuk Najib, ditegur keras oleh Perdana Menteri, dan Ketua Pemuda MCA cuti 2 bulan di Australia. Soalnya sekarang dibahaskan, ini fakta jangan nafi, iaitu yang tindakan melampau oleh Pemuda MCA disahut oleh Pemuda UMNO cara keterlaluan yang dihukum orang lain. Itu isu dia. Yang berhormat, bukan ucapan, saya bangkit bukan hanya ucapan di TPCA saja.
Tetapi ucapan di negeri-negeri, ada pemimpin-pemimpin UMNO pada waktu itu turun ke negeri-negeri untuk mengadakan perhimpunan di peringkat negeri supaya orang hadir ke Kuala Lumpur. Ini yang saya masih ingat bahawa saya masih dengar ucapan-ucapan bekas-bekas pemimpin UMNO yang tidak ada dalam dewan ini sekarang ni. Ya, ini kenyataan menghasut orang Melayu pada waktu itu. Saya ingat orang Melayu sudah naik marah, ada pergi ambil ilmu kebal. Ni nak basahkan darah orang Cina di Kuala Lumpur ni. Pada waktu itu dihasut untuk keluar bawa besi tajam, bawa bancis api nak bakar rumah orang Cina pada waktu itu. Okey. Okey. Ya. Jadi boleh ya. Ni saya floor ni. Jadi we will never forget. We will never forget this. Ini menunjukkan bahawa kerajaan ini tegas. Walaupun yang terlibat tu pemuda UMNO, kalau dah melanggar IC kita tangkap juga. Kita tak peduli. Ya, kita tak peduli. Jadi ini menunjukkan kita tak peduli siapa. Tak peduli siapa, ya. Yang kena tangkap sini Pasir Emas, Marudu, Pasir Salak, semua kena tangkap. Tak kira lah. Tapi waktu dia orang pergi cuti, saya di luar negara ketika tu, saya baik tak balik, kena tangkap juga. Nasib saya baik.